Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepada Allah. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan teruknya amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Nabi Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yakni Hawa, nenek kita lah, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan wanita yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nescaya Allah akan perbaiki amal-amalmu dan pengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Amma ba'du fa inna aslaka hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, yakni Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sunnah yang sahih. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan dalam agama adalah bidah. Setiap bidah adalah sesat, dan setiap kesesatan tepatnya dalam neraka. Hadis ni yang saya baca pada awalnya adalah hadis yang diriwayatkan daripada Imam An-Nasa'i, Imam Ibn Majah, Imam Ibn Abu Dawud. Hadis ni hadis yang sahih ni. Hadis ni juga adalah hadis yang sebaik-baiknya kalau kita mengumumkan majlis, kita akan bacalah hadis ni. Seperti mana biasa saya bawa, ni saya ambil daripada 2 minggu lepas lah, sebab kita dah miss beberapa kali. Saya ambil mukadimah yang pertama ni daripada material minggu lepas. Hadis ni nak cerita daripada mukadimah ni tentang perkataan bid'ah ni ya. Dan hari ni pun nanti saya nak tunjuk yang hadis 40 ni masih ada tentang perkataan bid'ah ni lah dalam sesi pada hari ni. Tapi secara umum lah, sebab kita nak listkan, kita nak buat ringkasan hadis 1 hingga hadis 12 untuk hari ni. Kalau tengok hadis kelima ni, hadis kelima daripada hadis 40 ni sama dengan hadis yang kita baca tadi, yang Nabi baca pada pemuliaan majlis Nabi. Nabi sebut tentang perkataan ni lah. So kita baca hadis kelima dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau tengok pada atas ni, agar ibadat diterima oleh Allah, mesti ada 2 syarat, iaitu ikhlas kerana Allah dan mengikuti tuntutan Nabi SAW, yang ittiba'. Dan saya nak relatekan lagi dengan hadis yang kita baca ni kan. Mukadimah yang Nabi baca ni semestinya mengandungi banyak sangat manfaat, dan bila Nabi baca banyak kali ni bermaksud
dia sangat-sangat besarlah kepada kita sebagai seorang Muslim. Cuma selalunya bila banyak Nabi sebut ni, maknanya kebarangkalian orang ikut tu kecil. Dan juga kesalahan orang buat tu banyak, maksud dia macam tu. Dia yang berbezalah kalau satu amalan ibadat tu, kalau Nabi sebut jarang sekali, kadang-kadang Nabi sebut, bermaksud benda tu mudah orang buat lah. So, bila banyak peringatan ni, maknanya benda-benda yang sangat-sangat dituntut ataupun sangat payah kita buat lah. Seperti mana juga Al-Quranul Karim, bila Allah sebut tentang akidah, syurga, neraka kan, supaya kembali kepada ajaran yang asal. Sebab ramai manusia akan tergelincir. Sama juga dengan hadis ni, bila Nabi sebut banyak kali dalam mukadimah tazkirah Nabi, bermaksud payahlah orang ikut. Dan peringatan-peringatan yang kita bagi ni, yang saya pun untuk manfaat diri saya juga, saya nak ambil manfaat supaya beri peringatan juga pada saya. Apa yang disebut oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, setiap bid'ah adalah sesat walaupun manusia menganggapnya baik. Diriwayatkan oleh Ibn Battah dalam Al-Ibana. Ini ceritanya, hadis ni adalah hadis yang sahih lah kalau tengok pada perkataan kecil ni kan. Ini adalah riwayat daripada sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. So kita tengok satu lagi athar lah, ataupun sebab perkataan ni adalah perkataan daripada sahabat Nabi, dia panggil athar lah. Kita baca hadis ni, ada athar ni. Terdapat kisah yang masyhur daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau melewati satu masjid yang di dalamnya terdapat orang-orang yang sedang duduk membentuk lingkaran. Orang tu duduk membentuk bulatan lah. Mereka bertakbir, bertahlil, bertasbih dengan cara yang tidak pernah diajar oleh Nabi SAW. Lalu Ibnu Mas'ud mengingkari mereka dengan mengatakan, bila Ibnu Mas'ud ni nampak orang sedang duduk buat pusingan, bulatan tu semua, Ibnu Mas'ud ni nampak dia macam marahlah sebab perkataan ni dia kata, lalu Ibnu Mas'ud mengingkari mereka dengan mengatakan, hitunglah dosa-dosa kalian. Sahabat Nabi ni kata, kiralah dosa-dosa kamu, maksud dia macam tu. Marahlah maksud dia. Saya adalah penjamin bahawa sedikit pun dari amalan kebaikan kalian tidak hilang. Celakalah kalian, wahai umat Muhammad, begitu cepat kebinasaan kalian. Mereka sahabat Nabi, kalian masih ada. Maknanya, Nabi sudah tak ada lah. Amalan Nabi pun mereka dah ubah. So, sahabat Nabi ni kata, sahabat Nabi masih lagi ada. Kenapa buat amalan yang bukan Nabi buat? Walaupun nampak baik kan, sebab orang yang duduk dalam masjid tu, mereka membuat halakah kan, buat halakah, bulatan tu, dan mereka berzikirlah, bertahmid kan, bertakbir, bertahlil, bertasbih ni. Tapi Ibn Mas'ud ni marahlah, dia kata. Sebab Nabi tak buat perkataan tu, walaupun nampak baik. Pakaian beliau ini dia nak cerita sikit. Sahabat ni nak relatekan dengan Nabi, sebab orang semua nak kepada Nabi kan. Bila sebut tentang Nabi ni, kita ada emosi kita ada emotionally attached lah dengan Nabi. Sebab tu dia buat, sahabat ni dia sebut tentang Nabi. Pakaian beliau SAW masih lagi belum rosak. Periuk dia belum lagi pecah. Demi yang jiwaku berada di tangannya, di tangan Allah lah. Maka kalian berada di dalam agama yang lebih baik dari agama Muhammad. Maksud dia tanya, adakah kalian ni sedang buat benda yang lebih baik daripada apa yang Nabi buat? Macam tu. Atau kalian ingin membuka pintu kesesatan ini bid'ah? So, Ibnu Mas'ud ni sebut direct kan? Ataupun kalian nak buka pintu kesesatan yang ini bid'ah? Mereka menjawab, demi Allah, wahai Abdul Rahman, yakni Ibnu Mas'ud, kami tidaklah menginginkan selain kebaikan. So, orang yang buat bid'ah ni selalunya dia akan sebut perkataan ni, tak adalah kami nak buat benda baik sebenarnya. Kami tak nak buat, niat kami baik. Kami nak buat benda baik. Tapi kaedahnya tidak mengikuti kaedah yang sahih daripada Nabi. So, apa-apa kalau tengok sini kan, walaupun niatnya baik, sebab saya sebut yang awal tadi kan, ada dua benda ni kalau kita nak diterima, ibadat kita adalah pertama, ikhlas kerana Allah. Sahabat yang, kalau tengok yang belakang contohnya ni, orang yang duduk buat halakah ni sebenarnya ikhlas kerana Allah. Yang ni memang mereka ikhlas. Cuma mereka tak ikut apa yang Nabi buat. Nabi tak buat pun dalam konteks tersebut kan. Sebab kalau kita tengok secara umum betul lah, tapi secara spesifik maka dia tidak betul. Ibnu Mas'ud berkata, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak mendapatkannya. Ni athar ni adalah athar yang sahih lah. Ni hadis ni yang sahih. Okey, itu mukadimah daripada beberapa perkataan yang Nabi sebut ketika memulakan majlis. Jadi saya ambil perkataan yang bid'ah ni, kita letak dalam mukadimah pertama ni, dan kita hurai sikit lah supaya kita dapat manfaat kan. Sebab kalau kita duk baca-baca tanpa tahu makna, tanpa tahu maksud, tanpa ambil iktibar kan, dan apalah guna kan kita dengar. Kita nak bila kita dengar sesuatu ni ada manfaat kepada kita dan boleh bawa lah, boleh jadi
panduan kepada kita kan, apa yang kita dengar banyak kali lah. Macam tu, insyaAllah. Kedua, kita pergi pada format tazkirah. Pertama saya nak, macam biasalah saya nak ulang-ulang lagi pentingnya ilmu dan juga peringatan kematian ni. Yang ni memang bagi satu kesan yang bagus jugalah pada diri saya. Bila duk baca-baca, terutama tentang peringatan kematian tu. So kita naklah, biarlah kita dengar benda yang sama kan, samalah ulang-ulang. Tapi insyaAllah tazkirah ni maksud dia peringatan kan. Kita nak dengar banyak kali, kita nak biarlah ada peringatan, orang ingatkan kita. Dan bila kita dengar hadis-hadis yang Nabi sarankan untuk kita ingat mati, pada sekarang 2 minggu sekali 2 minggu sekali atau seminggu sekali insyaAllah, kita dengar peringatan untuk kita ingat mati. Macam tu. Kedua, saya ada buat sikit ringkasan hadis daripada hadis 1 hingga 12 ni. Masih lagi ada 40 ni. Kalau tengok daripada material ni, saya ada buat ada 40 ni, saya letak dalam tema dia. Dalam 42 hadis ni, kita nak cerita tema yang pertama lah, keimanan dan ketakwaan ni, 1 hingga 12 hadis ni. Dan kalau sempat, kita nak bacalah laju hadis dia. Supaya kita tahu kan apa yang kita dah belajar lama ni kan, tentang hadis 40 ni, dapatlah apa benda kita nak ambil manfaat. Sesi yang lepas, kita ambil satu case, real case lah di tempat kerja, dan kita guna relatekan daripada hadis ni. Minggu ni kita ambil daripada tema-tema dia ni, ada dalam 2, 4, 6 ni. Dan kita nak tengokkan sebab hadis 40 ni adalah hadis yang menjadi seolah-olahnya pokok lah kepada Islam kan. Sebab Imam Nawawi letak hadis 42 ni, 42 hadis ni, hadis 40 ni supaya bila kita ni orang awam, bila baca hadis 40 boleh faham, dia boleh bentuk ataupun boleh dah bagi satu gambaran kepada kita bagaimana Islam, apa yang Allah nak kita buat, apa yang Nabi nak kita buat daripada 40 hadis ni. Dan hadis-hadis ni adalah hadis yang boleh dikatakan induk lah, yang besar lah, yang boleh bagi panduan kepada kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang mukmin. So kita go through nanti keimanan ketakwaan saja, tapi nanti saya akan cerita jugalah yang lain-lain sedikit lah supaya kita dapat faham. Kita pergi kepada mukadimah pertama, pentingnya ilmu. Daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapat seluruh kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. So hadis pertama ni kita ulang-ulang, kita nak bagi tahu, kita nak dapat seluruh kebaikan kan. Kita duduk atas dunia ni ialah dengan gaji, dengan kerja ni sebenarnya macam-macam lah, sebenarnya tu kebaikan sangat sedikit lah. Apa yang besar, apa yang paling penting, apa yang lebih penting, lebih besar daripada apa yang kita ada sampai hari ini adalah kita nak faham tentang agama. Sebab apa? Sebab agama ni dia boleh bawa kepada kehidupan yang infinity. Bekal kita selepas mati kan. Kalau kita faham agama, kita faham benda-benda yang syirik tak syirik, kita faham benda-benda yang bid'ah ataupun sunnah yang sahih, kita faham macam-macam benda-benda yang dalam agama ni yang boleh elakkan kita dengan benda-benda yang membuatkan kita tergelincir. Kefahaman tu je sangat penting kan. Walaupun amalan kita sedikit, walaupun kita belajar agama sekejap saja kan. Macam Abu Hurairah kan, dia riwayatkan hadis dia berapa tahun je dengan Nabi, tapi banyak dia ambil hadis Nabi yang diriwayatkan. Tapi tidaklah kita ni selalunya kita associate manusia ni dengan kaya kan. Duit, kaya, kereta, semua rumah. Tak begitu. Abu Hurairah ni adalah antara orang yang menetap di masjid Nabi. Dia tak ada duit, dia orang miskin je. Tapi dia dapat manfaat yang banyak. Ambil tu. Dan ceritanya maksud dia, tak semestinya kita belajar agama lama untuk kita faham. So kita kena cari kaedah, kena doa dengan Allah supaya kita dapat faham agama ni. Sebab apa? Sebab kita dapat seluruh kebaikan. Selepas mati nanti terutamanya lah. Selepas tu, katalah kita berusaha keras atas dunia ni, insyaAllah lepas mati nanti, kita akan masih menyesal lah, saya ingatkan. Sebab masa Allah sendiri pun bersumpah atas masa kan. Wal asr innal insana lafi khusr. Allah bersumpah atas masa. Maknanya manusia dalam kerugian kan. Kalau Allah bersumpah, maknanya betul lah tu. Cuma kita kurangkan risiko selepas mati. Kita nak supaya bila kita meninggal nanti, dengan faham yang tentang agama, kita dapat elak benda-benda yang tak elok ataupun benda-benda yang boleh rosakkan akidah. Ataupun perkara-perkara yang boleh rosakkan akidah mak ayah kita contoh. Ataupun perkara-perkara yang boleh rosakkan akidah anak isteri kita contoh kan. Jiran kita ataupun diri sendirilah terutamanya. Dengan apa? Dengan faham agama ni, dan insyaAllah kita dapat seluruh kebaikan. Walaupun kena ingatlah, skala ataupun penunjuk aras kebaikan ni bukannya duit sajalah. Duit tu ada sedikit, tapi sebenarnya kebaikan yang banyak lah. Sebab kita nak, sebab kehidupan kita ni kalau kita ambil daripada alam ruh kita ni kan, perjalanannya sangat panjang. Dan nanti atas dunia nanti, kalau kita ambil letak
kadar dia mungkin 0.00% saja ataupun 0.001% saja daripada kadar seluruh kehidupan kita nanti. Tu hadis yang pertama, pergi pada hadis yang kedua. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu an, "Demi Allah, sekiranya Allah memberikan hidayah kepada dirimu, memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada memperoleh unta merah." Yakni maksudnya barang yang paling berharga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. InsyaAllah lepas kita faham agama ni kan, kita ajarlah orang lain kan. Kita mengajar orang ataupun kita carilah, didiklah rakan-rakan, sebab saya rasa bila kita dapatlah penuhi yang pertama ni kan, kita boleh dah faham agama, secara tak langsung kita akan pergi kepada nombor 2 ni. Sebab apa? Bila kita baca hadis-hadis yang banyak, baca Al-Quran yang banyak, dia akan bagi motivasi yang tinggi kepada kita untuk pergi kepada dakwah pada orang ni kan. Dan kita tuntutlah ilmu, insya-Allah yang nombor 2 datang secara natural lah nanti insya-Allah. Sebab banyak hadis-hadis yang sangat-sangat suruh kita dakwah pada orang. Sebab manfaat ni sangat besar lah. Cuma dalam berdakwah ni saya nak buat, ni dah sebut tiap minggu pun, tapi saya nak cerita jugalah, supaya kita tak adalah rasa, kita prep lah, kita prepare motivasi kita kan. Kalau tengok pada hadis ni, saya baca hadis ni ya. Daripada Mus'ab bin Sa'id, seorang tabi'in, daripada ayahnya, ia berkata, "Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya?" Baginda SAW bersabda, "Para nabi, kemudian yang semisal dengannya, seseorang akan diuji sesuai dengan keadaan agamanya. Apabila agamanya begitu kuat, yang kukuh, maka semakin berat pula lah ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualiti agamanya. Seseorang hamba akan sentiasa mendapat cubaan sehingga dia berjalan di muka bumi dengan keadaan bersih dari dosa." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis ini adalah hadis yang sahih. So nak cerita tentang dakwah ni, dia tengok atas ujian tu, kadar iman kita. Bila kita berdakwah ni, nak ceritanya lagi kuat dakwah kita ni, lagi banyaklah ujian dia. Cuma daripada ilmu nanti kita akan tahu sama ada ujian kita tu membawa kita kepada benda yang benar ataupun tidaklah. Sebab kadang-kadang, katalah sebagai contoh kan, contoh yang pertama ni contoh yang betul lah. Dia bawa, katalah dia cuba untuk dakwah supaya orang keluar daripada jalan syirik lah contoh. Kan ada orang dia tawassul macam-macam lah, ataupun dia pergi dia berziarah ke kubur-kubur wali-wali macam-macam kan. Ada orang ni dakwah dan dia bagi peringatan. Sebab apa? Nabi memang larang keras tentang kubur-kubur ni lah. Even masa Nabi, sebelum Nabi meninggal pun, Nabi wafat, Nabi cerita tentang, Nabi berkata rosaknya orang agama ataupun agama langit dahulunya adalah sebab orang manusia ni dia mesra kubur macam tu. Sama jugalah dengan orang Islam pun ramai, kalau kita tengok dari sejarahnya, kalau kita tengok dulu kan, ada kat YouTube pun banyak, tapi dulu kalau ada cerita sebelum kita buka puasa kan, bulan Ramadan kan, ada cerita jejak Rasul tu kan. Kalau tengok dekat situ, banyak orang-orang yang bawa TV ni, dia pergi ke dia kata makam-makam Nabi, makam-makam orang wali, makam-makam orang agama, tapi majoritinya dijadikan masjid kat situ. Sangat membahayakan kalau kita baca hadis yang banyak menunjukkan benda tu tidak, maknanya dia bukan dalam kehendak agama sebenarnya. Cuma contoh saya tadi nak beritahunya, tiba-tiba ada orang yang dakwah untuk ataupun memberi peringatan, jangan buat begitulah. Maksud ujian dia akan banyak. Sebab apa? Masyarakat semua boleh katakan mungkin 80% masyarakat akan tentang lawan dia atau pulau dia. Akan macam-macam lah, dia akan sebut nama-nama yang buruk, macam-macam dia sebut. Tu pertama, tu yang betul lah. Tapi kalau kita duduk dalam masyarakat, kita nampak orang tu adalah musuh kita. Tapi kalau kita faham agama, kita kata, dia ni bawa benda yang benar. Nombor 2, katalah orang ni dia bawa benda yang palsu kan. Dia bawa hadis palsu, tiba dia disebarkan, dia dakwah orang, tapi orang lawan dia, orang tentang dia. Tiba-tiba, tak tahulah, mungkin dia punya ada musibah kepada dia kan. Lepas tu dia kata, Allah, inilah ujian untuk bawa agama. Tidak. Yang nombor 2 tu sebenarnya adalah salah lah. So kita kena ingat lah, maksud dia, dengan ilmu tu boleh kita bezakan mana yang betul, mana yang tidak lah. Yang kita belajar tentang yang ilmu tadi kan, yang pertama ni kita sebut ni, seluruh kebaikan tu kan dia boleh bawa kita kepada benda yang baik lah, benda yang betul. So page kedua ni nak ceritanya, point dia adalah bila kita faham agama, akan ada ujian bila kita dakwah lah. So ujian tu kena ingat, dia setara dengan iman kita. Jadi kita kena
prep lah ataupun kita nak kena terimalah keadaan hakikatnya bila kita masuk dalam bidang dakwah nanti akan ada ujian dia sendiri. Cuma bila kita dah faham agama ni tiba-tiba kita buat kita tak berdakwah lah contoh kan, tapi selalunya macam saya sebut tadilah, bila kita dah faham agama ni kita baca kitab-kitab, kita pergi belajar dengan guru-guru, memang tak boleh tak lagi kita nak kena dakwah jugalah. Bila kita start berdakwah kena tahan sikitlah macam tu insya-Allah. Nombor 3 ni ancaman kepada mereka yang mengajar tanpa ilmu. Kena ingat, surah Al-A'raf ni saya baca ayat poin nombor 3 tu, Allah mengharamkan mengandung-andungkan tak ada Allah apa sahaja yang kamu tidak ketahui, yang ini berbicara tentang Allah tanpa ilmu. So yang ni kita kena hati-hati banyaklah, sebab yang contoh saya bagi ni dalam slide selepas ni adalah orang yang sebarkan hadis palsu kan. Termasuk juga ada yang dhaif tu. Kalau ikutkan hadis dhaif ni ada banyak syarat-syarat dia, dan orang tak ambil peduli sangat tentang syarat-syarat hadis dhaif tu. Dia nak je, sebab kalau ikut yang even siapa-siapa imam yang dia ambil pun, kita akan faham hadis dhaif ni boleh disebarkan untuk fadilatul amal kan. Cuma ada syarat-syarat yang lain. Antaranya adalah hadis tu telah ada dalam hadis yang sahih. Cuma dalam argument atau logik saya lah, kenapa kita nak besarkan hadis yang dhaif kalau ada hadis yang sahih? So dia tengok kepada apa ni, apa kita panggil lah, kaedah kita lah dalam mengambil sesuatu kan. Kenapa nak ambil yang kereta yang sama kan, tapi yang kereta A enjin dia rosak, truk rosak. Kereta B ni walaupun tahun sama, dah 3 tahun sama kan, yang ni jangan rosak. Kenapa kita boleh nak ambil yang nombor 2, yang pertama tadi yang banyak rosak? Jadi akal tu jadi macam tak berapa kena kan. Dalam bab-bab dunia ni kita jadi akal tu waras kan, nak ambil yang kita tengok dia punya, kan kita check kereta tak ada banjir, kereta macam-macam lah nak beli second hand. Tapi kalau dalam agama, kenapa kita dahulukan yang dhaif? Kan jadi pelik sikitlah. Kan ambil lah paling, kan kalau kita belajar bab warak pun sama kan. Kenapa nak ambil yang bab warak ni dia ambil yang dia hindarkan daripada yang haram kan. Dia jauhi pada makruh, yang sama-sama ni dia jauhi. Dan itu termasuk dalam bab warak. Termasuk juga dalam bab hadis ni, kenapa nak ambil yang dhaif? Ambillah yang sahih terus. Kan walaupun yang dhaif tu banyak perbincangan dia. Dan kita pun bukannya ahli ilmu pun nak faham, nak tahu detail kan, sebab kita banyakkannya orang awam ni kita nak amal je kan. Dan logiknya kalau nak amal, yang terbaik ambil yang sahih. Sebab apa? Sebab ni nak pergi kepada ni, bila kita nak pergi kepada mati nanti kan, kita takut yang apa yang kita ambil tu tiba-tiba tak ada makna apa pun. Lepas tu dia mencacatkan apa ni, kefahaman kita ataupun bagaimana kita nak ambil agama tu. Kita takut macam tu. Kan kita main ambil je semua, takut nanti di mahsyar nanti ada masalah. Baik kita kurangkan risiko dengan ambil yang sahih. So hadis ni saya baca hari ni ya. Ancaman kepada mereka yang mengajar tanpa ilmu. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siaplah tempatnya dalam neraka. Dia riwayat Bukhari. Sangat serius. Neraka ni kalau boleh kita tak nak dengar pun kan. Kalau boleh kita tak nak langsung ada dalam kepala kita. Kita nak dengar sebab sangat mengerikan kan. Cuma ada juga orang yang berdusta ataupun sebarkan benda palsu. Ataupun dia lah dhaif jiddan, kena pergi ke sana kan. Kenapa mesra sangat macam tu lah macam tadi. Nabi larang sangat tentang kubur-kubur ni kan. Kenapa ada orang dia mesra kepada kubur? So dia jadi sesuatu yang kita rasa, bagaimana akal kita berfikir kan. Okay, nombor 2, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berkata di atas namaku yang mana aku tidak pernah mengucapkannya, maka siaplah tempatnya dalam neraka. Sama jugalah hadis ni. Okey. Mukadimah kedua, kita dah baca tentang ilmu tadi kan. Pentingnya ilmu, kita nak intipati ni adalah kita nak ambil ilmu yang sahih, ilmu yang baik. Sebab ilmu ni akan bagi seluruh kebaikan kepada kita. Ilmu yang baik, ilmu yang sahih. Dan kita nak kena usaha yang banyak sikit lah untuk cari ilmu yang sahih ni, sebab kedua adalah sebab kita nak pergi menuju ke tempat yang kekal kan. Menuju kebijaksanaan ni, tempat yang kekal. Jadi, kalaulah kita ni dapat ilmu dan ambil iktibar ni, kita tahu kita nak berbekal dengan bekal yang sangat baik lah. Kalau boleh, kita naklah dapat amalan yang berkualiti lah, maksud dia selepas kita mati. Kan, daripada kita duduk beramal 40-50 tahun kan, tiba-tiba tak ada nilai apa-apa. Kita nak sebaliknya lah, beramal yang sahih, insya-Allah
Kita dapat semua manfaat daripada amalan kita atas dunia, tetapi dia punya stage gate dia adalah ilmu tadilah yang kita kena cari yang sahih, kita kena tahu apa bid'ah, apa yang sunnah yang sahih kan. Kita kena betul-betul telitilah dengan ilmu yang kita ambil tu sebab sebab impak dia kepada kehidupan yang panjang nanti selepas mati. So, mukadimah kedua menuju kebijaksanaan. Rasulullah SAW bersabda, perbanyakkanlah ingat pemutus kelazatan, yakni kematian. Ini hadis riwayat daripada Imam An-Nasa'i, Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad Hanbal. Hadis ni hadis yang hasan, hadis yang sahih. So hari ni dalam konteks tazkirah hari ni kita baca hadis ni adalah untuk kita ingat mati macam tu. Dan bila banyak kali kita ingat mati ni, insya-Allah lah hati kita boleh lembut lah kot. Kan? Kita dapat banyak ingat mati, kita tengok, kita pergi ke kubur pun, dia mengingatkan kita tentang kematian. Bukan ingatkan kita tentang macam-macam benda lain lah. Kadang tujuan utama tu dia tersasar. Dia pergi pada tujuan lain. Sebenarnya Nabi nak buat benda lain, suruh kita buat benda lain kan. So kita nak biar instill dalam hati kita ni tentang kematian lah. Sebab di kematian tu adalah dunia yang kekal nanti kan. Dan kita ni Allah dah bagi satu kelebihan, kita lahir Muslim kan. Kita tak lahir non-Muslim, kita lahir dah Muslim. So kita pemberian yang Allah bagi tu kita kena betul-betul pegang dan kita belajar ilmu yang paling-paling betul lah. Sebab ujian je sama je. Daripada kajian saya, ujian manusia ni kadar yang sama. Kalau orang kafir tu ujian dia 100, kita pun ujian 100 juga. So bila kita dah lahir Islam ni, apa ujian kita nak samakan dengan orang kafir? Kafir dengan Muslim ni besar berbeza dia kan. Orang Muslim ni yelah ada tiket lah ke syurga kan, kalau ikutlah, kalau dia tak syirik semua kan. Kalau dia buat dosa pun dia pergi ke neraka, dia akan masuk syurga. Tapi orang kafir ni lahir kafir, bagaimana ujian dia? Maknanya beratlah kan ujian atas dia. Dan apa ujian berat yang kadar yang sama ujian orang kafir kepada kita? Melainkan syirik ataupun benda-benda yang kita tak nampak, blind spot kita untuk rosak akidah kita ni banyak. Tapi kita tak ambil pot pun, kita biar je, kita biar dia pass through je sebab kita ikut masyarakat. So kita nak tazkirah ni supaya kita aware lah, kita tengok saya ni dah buat benda jalan syirik tadi dan kita bertaubat balik sebab dengan ilmu tu. Dan kita nak biarlah selepas mati kita ni cerita tentang kematian ni kan, bila selepas mati ni kita selamat insya-Allah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, saya pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang Ansar mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mumi manakah yang paling baik?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang paling baik akhlaknya." Lalu mumi manakah yang paling cerdas? Ia kembali bertanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang paling banyak ingat kematian dan yang paling baik dalam persiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas." Yang ni paling cerdik lah. Hadis Ibnu Majah, Hasan kata Syekh Albani sekejap. Jadi hadis kedua ni bagi kita sedikit maksud yang mendalam lah tentang kematian lah. Kalau ikut apa yang Nabi kata ni kan. Bukan kematian. Bagi maksud kepada kita ataupun definisi kecerdikan ya atas nama agama kan. Tengok apa yang sahabat tanya kepada Rasulullah SAW. Sahabat tanya, satu tentang orang yang paling baik, yakni akhlak lah. Nombor dua, siapa yang paling cerdik ni kan. Definisi atas dunia kita orang cerdik ni ada degree, ada master, ada PhD semualah. Dan dia dapat macam-macam lah dalam bidang profesional kan, ada IR lah, ada TS lah, macam-macam lah. Tapi dalam konteks agama, yang paling pandai ni adalah orang yang paling banyak ingat mati macam tu. Dan orang yang nak banyak ingat mati ni tak semestinya dia ada banyak kelayakan atas dunia. Tapi yang banyak ingat mati ni sangat kurang lah sebab kematian ni macam atas ni kan. Dia bercanggah dengan dunia. Dunia ni kelazatan lah. Kan dia bercanggah, dia tak berkadar terus, dia berkadar songsang dengan dunia. Jadi payah kita duduk atas dunia. Lepas tu agama suruh kita lupakan dunia kan, jadi payah sikit. Sebab itulah ujian yang Allah bagi kepada kita. So, sahabat ni tanya, mumi manakah yang paling cerdik? Nabi kata orang paling banyak ingat mati. So, kita ni sebenarnya dalam kotak nak suruh kita ingat mati lah. Setiap minggu ingat mati kan, ingat mati.
Dan juga tengok Nabi cakap apa lagi kan, yang paling baik dalam persiapkan diri. Yang paling baik persiapkan diri ni kita naklah ambil ilmu yang paling sahih, carilah amalan yang paling berkualiti lah. Tengoklah amalan tu bagaimana kan. Kalau lah dia betul-betul sahih, kita buatlah. Kalau tak sahih tu, carilah amalan lain yang sahih kan. Macam tu lah. Supaya bekal kita nanti, alam yang panjang nanti kan, alam berikutnya. Supaya bekal tu cukup lah maksud dia. Kalau lah cukup ikut logik akal kan, kalau kita nak travel 3-4 hari, kita bawa baju kadar 3-4 hari lah. Kalau kita nak travel setahun, kita bawa baju kadar setahun ataupun bawa duit lah. Duit tu kadar kita boleh tukar semua kan, macam tu. So maksud dia, daripada contoh dunia pun kita dah tahu dah. Yang ni sebab ni alam gaib pun kita tak nampak lagi. Yang ni adalah untuk siapkan diri kita untuk alam yang kekal nanti. Allah, panjang sangat tu kan. Kita tak boleh nak imagine kan. Kita pun tak tahu macam mana keadaan kita nanti. Tapi kita tak nak lah kita tak naklah gamble kan. Kita duk fikir, ialah kita guna hadis yang Nabi katakan, Allah bersangka baik umat ni. Maksud dia macam itulah. Kita taklah perasan guna hadis tu. Kita nak persiapkan diri lah. Maksud dia banyakkanlah amal tu. Kita tak nak duk berangan, takkan Allah nak buat teruk. Kita tengok kepada agama Kristian kan. Mereka ni guna point semua tentang kemaafan, semua tentang benda-benda yang baik kan, tentang Nabi Isa kan. Tapi pandangan yang salah lah. Boleh dimaafkan. Semua benda kebaikan itu point mereka. Yang sesat tu lah untuk tarik ataupun untuk bagi penganut Kristian ni rasa tenang walaupun buat dosa tenang. Padahal dalam Injil kan ada tentang Nabi Isa, solat sujud kan, haramnya babi, kan. Ada benda-benda itu semua, tapi apa mereka buat? Mereka tutupi dengan yang kebaikan tu, baik dengan prasangka baik tu. Kita tak nak diri kita sama. Kita tak maulah kita duk bersangka baik, tak. Kita berusaha dengan banyak, kita cari ilmu yang paling rajih, cari ilmu yang paling sahih dan kita amalkan ilmu yang kita belajar tu yang paling sahih dan kita buat amalan lah yang benar-benar sahih daripada Nabi supaya selepas mati nanti kita dapatlah ambil hasilnya yang banyaklah, macam tu maksud dia. Dan kita tinggalkanlah, tadi kan kita dah baca daripada awal tadi tu tentang bid'ah semua tu kan. Kita tinggalkan benda-benda yang bukan ataupun yang sipi-sipi yang ada syubhat ataupun macam-macam lah, kita nak ambil yang sahih. Macam tu. Sebab kalau kita ambil yang sahih, insya-Allah kita berada di tempat yang selamatlah insya-Allah. So ni perjalanan kita panjang lagi. Kita masih atas dunia dan ada masa banyak lagi untuk kita beribadat, bertaubatlah untuk kita berbekal selepas mati. Sama juga saya nak beritahu rakan-rakan yang lain, sama juga. Kebaikan yang kita nak buat ni akan datang banyak ujian kan. Samalah macam nak buat tazkirah, saya pun datang banyak ujian untuk menidakkanlah, untuk kata jangan buatlah macam itulah kan. Cuma kita cubalah secara upaya kuatkan diri kita lah untuk motivasi yang tinggi dan kita cubalah cari ilmu yang sahih, dan lepas tu kita cuba dakwah sikit-sikit kan, hafal sikitlah ayat Quran, dapatlah manfaat memahami maksud sikit-sikit, baca hadis yang banyak kan. InsyaAllah kita dapat memahami agama dan kita bacalah hadis-hadis yang 40 kita sedang baca ni kan, untuk kita faham agama dan kita lengkapkan diri kita lah. Kita cuba untuk tidak syirik, untuk jaga akidah kita, buat amalan yang wajib lah. Dan insyaAllah selepas kita nyawa diambil nanti, insyaAllah kita naklah menuju ke sini, ke syurga. InsyaAllah. Okay, saya pause kejap. Kalau ada soalan, rakan-rakan nak tanya, saya pause kejap. Tanya je. Ada soalan sekejap Okey, tak ada. Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, kita pergi kepada tak ada kan? Kalau tak ada, kita pergi kepada hadis yang kita nak baca ni. Okey, hadis 40 ni semalam saya ada buat summary lah, tapi saya guna AI untuk bantu saya buat summary tentang hadis ringkasan hadis 40 Imam Nawawi ni. So kalau tengok dalam table ni kan, macam kerja pula table ni. Ada 6 tema lah, tajuk yang besar, main topik untuk hadis 40 Imam Nawawi ni. Kita tengok supaya kita dapat faham kan. Baca satu-satu nanti tak boleh nak agak apa maksud dia yang
bird eye view dia kan. Tema pertama, keimanan dan ketakwaan ni, hadis 1 sampai 12. Kalau tengok dalam ringkasan ni, hadis 1 sampai 12 ni dia ajar tentang niat, keimanan, takwa, pentingnya mengikut ajaran yang benar lah kat sini. Ada tentang bidah nombor 5 ni kan, nombor 6 ni tentang haram jelas, halal jelas kan, tentang syubhat tu, Nabi suruh jauhi syubhat macam tu. Lepas tu tentang apa? Tentang agama nasihat semua dekat dalam ni. Etika dan perilaku ni, akhlak dan adab ni, nombor 2, hadis 13 sampai 20 ni, membahas tentang etika dalam pelbagai aspek kehidupan. Seperti jujur, sabar dan jauhi hal-hal yang meragukan lah. Hadis daripada hadis 13 ke 20. Interaksi sosial dan komuniti, 21-29, menekankan pentingnya hubungan sosial yang baik. Ini ada hadis yang tentang jiran kan. Seperti buat baik pada tetangga, menjaga lingkungan jiran semua ni lah. Ibadah dan keimanan, hadis nombor 30 sampai 35, menghuraikan tentang pentingnya ibadat seperti solat, zakat, kualiti spiritual seorang Muslim. Nanti kita bacalah hadis dia. Nombor 5, jihad dan usaha, 36 sampai 39, menjelaskan tentang konsep jihad dalam Islam dan tidak hanya terbatas kepada peperangan, tapi juga usaha dalam kebaikan. Last sekali, keutamaan dan kesempurnaan iman, 40 hingga 42 ni, memfokuskan pada keutamaan tertentu dan kesempurnaan iman seseorang. So dalam 6 tema atau tajuk yang besar ni, nanti insya-Allah kita akan hurailah satu-satu. So point kita sebenarnya, dapatlah kita ambil manfaat maksud hadis 42 ni, 42 hadis ni, seperti mana yang saya sebut tadi kan. Imam Nawawi ni dia letak hadis yang pendek-pendek ni. Kalau kita dapat faham hadis 42 ni, kita boleh faham agama kita ni. Apa yang Nabi nak kita buat, atau apa yang kenapa Allah buat kita atas dunia ni kan. Patut apa dia kaedah ataupun adab, akhlak kita patut kita laksanakanlah tiap-tiap hari kan. Apa dia sempadan-sempadan yang tak boleh kita langkahkan macam tu daripada 42 hadis ni. Jadi manfaatnya kat situlah kita nak ambil objektif kita sekarang ni, kita nak supaya kita faham semua hadis ni dan kita guna dalam hidup kita lah. Dan apa-apa yang kita buat dalam hidup ni, yang terbaik ini yang saranan saya lah, terutama kepada diri sendiri kan. Kalau kita pergi mana-mana pun, kita teringat, ini tak boleh ni, Nabi kata haram jelas, halal jelas, tinggalkan benda yang ragu. Kita boleh fikir, tadi ada 40. Ada 40 yang Nawawi kan. Pergi satu tempat, ibadat ni kenapa pula ada, contohnya pergi ke tempat orang Syiah solat kan, ada batu. Ini bid'ah ni, contohlah kan. Kita pergi, ataupun kita pergi, kita buat bising kat rumah kita, tiba ada buat kenduri kahwin ke apa kan. Kita terfikir, kan Nabi kata jangan ganggu jiran kan. Walaupun ni lah memanglah kita tanya orang, kita tanya jiran, dibenarkanlah kan. Memang pun kita pun, walaupun katalah orang sebelah nak buat rumah kan, lah buat rumah bising, rumah kita bercantum kan, 6 bulan bising, takkan kita kata tak boleh kot. Tapi sebenarnya dalam hati kita tak naklah begitu. Jadi kita nak juga faham, maksud saya daripada akhlak amalan kita harian kita ni, kita boleh relate dengan hadis. Dan orang yang nak buat benda yang tak elok, so-called tak elok lah, dia ingat juga, aku ni tak boleh jangan ganggu jiran, tak payahlah buat rumah, biar je lah. Kan, nak sambung kan. Sebab buat bonus kan. Dah bising, tak payahlah kot. Tak apalah, duduk rumah, nanti buat rumah seseorang dalam hutan, nanti kita buat lah. Ataupun tiba tak ada orang sekeliling kita buat lah. Kalau tidak, nanti kita termasuk dalam ancaman yang dalam hadis ni. So itu yang saya rasa kita nak praktik lah, nak ambil ibrah daripada hadis ni, kita boleh bawa dalam kehidupan seharian kita. Macam tu. Okay. Kita tengok yang pertama ni, keimanan takwaan ni. Hadis 1 sampai 12 ni, saya buat summary sikit ni, sampai 12 hadis ni kan. Hadis pertama, semua amal bergantung dengan niat. Kan, innamal a'malu binniyat. Hadis pertama. Hadis kedua, Imam Nawawi letak tentang iman, Islam, iman dan ihsan. Ini yang hadis yang Sayyidina Umar riwayatkan, yang dia kata ada orang pakai baju putih tu, tak nampak, tak kenal pula kan, tak nampak, macam travel kan, tak nampak ada pasir. Dan sebenarnya itu malaikat lah. Dia datang cerita tentang Islam, iman dan ihsan ni. Ihsan ni yang peringkat tertinggi lah. Ihsan ni bila kan, dalam hadis tu Nabi sebut yang orang tu beribadat seolah-olah Allah nampak dia. Kalau tengok pada sini, ni akhlak lah kan. Dia macam jujur, integrity kan, yang kita baca dalam quote dia, yang integrity kata, kita buat sesuatu bila orang tak lihat kita kan, apa kita buat. Kalau lah kita jujur, kita tak buang sampah di luar kereta bila orang tak nampak,
bila orang tak nampak, itu masuk ihsan lah. Tapi ni dalam konteks agama. Tapi perangai ihsan tu dibawa di dalam kehidupan harian kita lah maksudnya. Nombor 3, Islam dia bangunkan atas 5 rukun. Ini hadis pada rukun Islam. Nombor 4, penciptaan manusia dan takdir yang telah ditentukan. Ini cerita tentang sekutu darah tu kan, Nabi cerita yang 40 hari tu kan. Nombor 4. Dan juga tentang takdir ni, bila ada orang yang ibadatnya banyak kan, bila meninggal dia masuk neraka sebab ulama tafsirkan sebelum dia meninggal dia buat benda yang syirik. Ada orang yang kehidupan dia sangat teruk lah, tapi dia masuk syurga sebelum dia meninggal sebab dia bertaubat kepada Allah kan, dia berubah kan, macam tu. Dan kita kalau boleh kita nak kehidupan yang baik lah, baik. Sebab kalau kita kehidupan yang teruk, kita takut dosa kita tu, ada dosa dengan orang, dosa dengan Allah ni Allah boleh ampun ya. Tapi dosa dengan orang sangat takut. Orang tak ampun, orang ni kita kena jumpa balik orang yang kita buat masalah di mahsyar nanti kan. Kat situ kita takut sikit. Dan nanti kalau lah tak settle, lah sekali dosa kita ataupun pahala kita dia ambil. Pahala kita ambil ataupun dosa dia dapat dekat kita. Dapat kat kita lah sebab atas kadar yang kejahatan kita buat kat orang. Hadis 5, larangan mengadakan agama ni, hadis bid'ah. Tentang bid'ah ni. Hadis 6, halal jelas, haram jelas. Jauhi syubhah ni, hadis 6. Hadis 7, agama dan nasihat. Tazkirah hari ni pun termasuk dalam konteks agama dan nasihat lah. Hadis 8, kewajipan jihad menjaga agama, perlindungan bagi Muslim. Hadis 8 ni, kalau kita baca daripada secara zahirnya nampak Islam sangat ganas lah. Tapi sebenarnya konteks dia adalah konteks bila Nabi memang sebut dalam hadis ni, cuma pada zaman Sayyidina Abu Bakar Al-Khattab, masa tu Sayyidina Umar pun ada. Hadis ni yang diguna pakai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi orang Islam yang keluar, yang murtad, yang tak nak bayar zakat. Hadis ni yang dia pakai. So hadis ni maksud dia dalam konteks tu. Kewajipan jihad ni maksud dia perang lah lawan orang yang merosakkan agama. Ataupun nombor 2, hadis ni cerita tentang, dia bukan tentang jihad, tapi perlindungan sesiapa saja yang dah masuk Islam tu. Kita lindung darah dia macam tu. Hadis 9, ikuti perintah, hindari larangan. Hadis 10, Allah menerima yang baik. Ni contoh 10 ni. Dalam hadis tu Nabi sebut tentang orang ni, dia makan benda haram, Allah tak ampun, Allah tak makbul doa dia. Maksud dia, makanan ni sangat penting lah. Kita nak makan benda yang elok-elok, benda yang halal. Allah suka benda yang baik kan. Kita nak, dalam hadis tu Nabi sebut tentang Allah suka benda yang baik. Kita nak makan benda yang halal lah, jagalah sikit makan kita tu. Tapi jangan melampaui batasan lah untuk cari benda macam ni. Jangan Al-Quran pun sebutkan wala tajassasu tu kan. Jangan melampau-lampau sebab agama ni dilarang kita melampau-lampau. Kita nak kadar yang biasa je. Jangan over sangatlah cari macam tu. Hadis 11, hindari yang meragukan. Hadis 12, tinggalkan yang tidak berguna. Okey. So daripada 12 hadis ni, saya buat summary sikit lah tentang apa intipati hadis tu sedikit sebanyak kan. Sebab kalau tengok yang ayat yang pertama ni, page yang pertama tentang hadis 12 hadis ni, dia cerita sangat-sangat ringkas lah untuk kita faham ataupun tengok bird eye view apa yang ada dalam hadis 12, ada 1 hingga 12 hadis ni tentang keimanan dan ketakwaan ni kan. Kita pergi kepada page seterusnya. Hadis pertama, pentingnya niat dalam setiap amalan. Sekejap. So hadis pertama, pentingnya niat dalam setiap amalan. Ini menekankan bahawa niat yang ikhlas dan benar adalah dasar, foundation lah, dasar dari penerimaan amal oleh Allah SWT. Tadi pada page yang awal tadi kan saya sebut ada 2 tentang syarat untuk amal diterima. Pertama adalah ikhlas lah. Ikhlas tu datang daripada niat ya. Nombor 2 adalah ittiba' kan, mengikut apa yang Nabi, hadis Nabi yang sahih lah. So kena ingatlah yang pertama adalah niat. So apa yang kita buat ni mesti datang dengan niat yang ikhlas lah. Ada benda yang kita buat tak ikhlas pun kan. Cuma yang pertama ni nak kena ingat lah, kita janganlah bila kita nak buat amalan sesuatu, contohnya solat kan, kita kata sebab saya tak ikhlas, saya tak nak buat. Janganlah. Kita buat dan kita betulkan niat kita. Kita buat, perasaan yang tak ikhlas tu akan datang. Perasaan nak menunjuk akan datang, tapi kita betulkan niat kita. Biarlah kita buat dengan kadar yang berterusan lah. Kita tak nak nanti datang
syaitan suruh dibisik-bisikkan di telinga kita ataupun di hati kita, kita stop amalan tu. Janganlah sebab kita nak sambunglah sebab lama-lama nanti dia akan dan kita dengan ilmu dia akan datang ikhlas lah macam tu. Nombor 2, memaparkan tentang Islam, iman dan ihsan serta tanda-tanda hari kiamat. Hadis ini mengajarkan dasar-dasar keimanan, ketaatan dan kebaikan sebagai inti dari ajaran Islam. Ni hadis yang saya sebut tentang orang yang datang jumpa Nabi. Orang tu adalah malaikat Jibril kan. Ada hadis ni yang cerita tentang iman, Islam dan ihsan. Hadis 3 menjelaskan bahawa Islam dibangunkan atas 5 rukun. Ni rukun Islam yang kita belajar tu kat sinilah rukun Islamnya. Hadis ini mengatakan tentang pentingnya melaksanakan rukun Islam sebagai dasar kehidupan seorang Muslim. So kalau orang tanya, sebab kita pun belajar rukun Islam, rukun iman ni, katanya ada rukun iman kan. Kita belajar rukun Islam, rukun iman ni daripada tingkatan berapa dulu kan, ataupun darjah berapa dulu. Sekarang ni, hadis ni memang ada dalam hadis 45 Nawawi. So kita boleh dapat quote lah, tahulah hadis apa yang diguna pakai oleh agama kita untuk ceritakan tentang rukun Islam dan rukun iman. Hadis keempat berbicara tentang penciptaan manusia dan takdir. Ini sangat penting ni sebenarnya untuk kita faham tentang qada dan qadar ni lah. Hadis ini mengajarkan tentang keajaiban penciptaan dan pentingnya mengimami takdir baik dan buruk. Ini sebenarnya dalam sikit bab ni. Saya lupa ambil masa yang panjang untuk faham bab qada dan qadar ni. Dia ada satu syarah yang panjang lah. Cuma kita nak kena beriman kepada qada dan qadar. Hadis 5 menekankan pentingnya mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan menjauhi bid'ah. Ini mengajarkan umat Islam untuk berpegang teguh kepada sunnah dan menghindari inovasi dalam agama yang tidak memiliki dasar dalam syariat. So hadis kelima ni sebenarnya benda yang besar juga dalam masyarakat sebenarnya sebab banyaklah pertelingkahan kot dalam orang agama tentang bid'ah ni lah. So daripada ilmu ni kita tahu, kita jangan letak kebenaran tu atas ramai orang buat ataupun sikit orang buat lah. Kebenaran tu atas ilmu lah. So kalau ada masa, kita cuba dalami lah benda ni dan kita cuba faham benda ni sebab Nabi sebut, benda ni sangat besar. Kalau tengok kan Nabi letak, tengok yang pertama kan Nabi letak, yang pertama ni Imam Nawawi letak tentang hadis niat, dan 2, ni ada rukun iman lah, rukun iman. Nombor 3 ni rukun Islam. Nombor 4 ni takdir. Nombor 5 letak tentang bid'ah. Besar lah maksud dia. Benda-benda yang sangat-sangat foundation dalam agama. Dan ingatlah tadi pun masa saya baca mukadimah tadi pun Nabi ada letak hadis bid'ah dalam mukadimah Rasulullah SAW ketika Nabi memulakan majlis kan. So benda tu sangat besar. Jadi kita tak nak bila benda yang besar ni, macam contoh niat ni kan. Niat ni besar, tiba-tiba kita buat tak tahu je. Tengok 90% apa yang kita buat ni niatnya adalah bukan kerana Allah. Sebab kena ingat, niat ni boleh jadi syirik amalan kita. Contoh kita solat kan, kita tengok. Saya bagi contoh lah. Sebab nak cerita besarnya benda ni. Sebab kalau kita tersilap dalam kaedah tu, dia akan bagi impact yang sangat besar. Contohnya kita ni duduk semangat pasal nak duit ni kan. Nak duit, nak bisnes, lepas tu pergi orang masuk grup-grup yang nak jana income semua ni kan. Lepas tu orang yang bagi talk tu pula cerita ada sikit lah. Sebab nak tarik orang Islam ni senangnya letak unsur agama, orang datang. Tiba-tiba dia letak, solat duha lah. Solat duha ni ataupun dia buatlah letak amalan daripada hadis Nabi nak melincirkan rezeki kan. Ibadat tu, kalau kita buat bukan kerana Allah, dia menjadi syirik. Ibadat tu, kata kita solat duha, memang niat kita untuk nak melicinkan rezeki. Dia menjadi syirik. Ibadat asalnya kita kena niat kerana Allah. Dan doa tu lah, doa ataupun Nabi dah sebutkan manfaat dia tu, barulah dia jadi benda yang betul lah. Tapi kita letak niat yang pertama tu, niat kerana nak rezeki, dan dia jadi syirik. So kena ingat. Sama jugalah dengan hadis 5 ni, sebab menunjukkan besar kan, syirik ni bila dia jadi syirik, dia jadi syirik kecil lah. Bila jadi syirik dan kita bermasalah nanti untuk mengharungi kehidupan selepas mati kan. Nombor 5 pun sama. So hadis bid'ah ni sangat besar. Dan kita cuba kalau ambil masa untuk memahami apa yang sebenarnya tentang bid'ah. Tapi kalau kita tengok dalam masyarakat kita, tiba-tiba bid'ah ni jadi benda yang sampingan je. Semua kita setuju. Datang ibadat macam-macam, semua setuju. Dan kita kena tanya balik diri kita lah, betul ke?
Nabi sebut ni kenapa kan? Habis tu kenapa Nabi sebut? Dah semua boleh kan? Then question back lah. Kita tengok balik sebab kita nak kena ada sikit critical thinking lah. Kalau tidak, kenapa Nabi nak sebut banyak kali kan? Dan bila Nabi sebut banyak kali tu menunjukkan berleluasa lah ataupun orang ingkar banyak lah maksudnya. Hadis ke-6 memisahkan antara yang halal dan haram serta pentingnya menghindari syubhat. Nabi sebutkan halal jelas, haram jelas, ada benda yang syubhat. So dia punya kaedah dia, jauhilah benda syubhat ni. Kan, dan menjaga kehormatan diri ni. Benda-benda yang kita tak sure, tinggalkan. Sebab banyak benda yang syubhat ni, kadang orang buat je kan, tak kisah. Termasuk juga, ni dalam konteks warak lah kan, termasuk dalam konteks warak. Cuma, dari sudut umumnya, sebab Nabi ada sebutkan dalam hadis ni, Nabi cerita analogi dia, orang yang mengembala kambing di tepi bukit. Dah memanglah 7-8 hari tak jatuh, tapi satu hari probability dia untuk kambing tu jatuh besar lah. Macam kita jugalah duduk kat tempat yang syubhat je sepanjang masa kan. Ataupun duduk makruh, suka sangat benda makruh kan. Makruh je, tak ada apa, makruh je, makruh. Probability dia pergi kepada haram besar lah. Sebab dia dah dekat dah dengan haram tu. Kan, cuba kita duduk kat yang sunnah ni kan, yang wajib sunnah kan. Duduk di kalangan wajib sunnah je kan. Susah nak pergi kepada haram tu kan maksud dia. Ataupun akidah yang cantik, yang memang mantap. Tak payah pergi benda yang syubhat kan, benda-benda yang dhaif tak dhaif hadis ni, ulama kata dhaif, ulama kata okey kan, pergi yang paling-paling, ambil yang sahih terus apa yang Nabi buat betul-betul, yang dhaif tu tinggallah maksudnya macam tu. Sebab Nabi kata, sebab probability kita tergelincir tu besar, so sangat besar tau maksud hadis ni. Maknanya kaedah tu untuk kita duduk tempat yang paling selamat, maksud dia macam tu. Hadis 7 menegaskan agama adalah nasihat. Ini menunjukkan pentingnya dalam memberi nasihat yang baik dan memberi nasihat dalam semua aspek kehidupan, termasuk hubungan kita dengan Allah, Rasulnya, pemimpin umat dan sesama manusia. So ni dalam konteks hari ni pun tazkirah kan, agama adinun nasihat. So kita cubalah untuk ambil iktibarlah daripada ni, dan juga saya ingat dalam konteks dakwah pun sama lah kan. Kita nak kena bagi dakwah jugalah. Sebarkan dakwah ni dan sebarkan ilmu kan. Hadis ke-8 menjelaskan tentang kewajipan jihad, memerangi kekufuran dan melindungi bagi mereka yang memenuhi kewajipan-kewajipan dasar Islam. Hadis ni hadis yang saya sebut tadi tentang Sayyidina Abu Bakar Al-Khattab tu. Ini bukan hadis yang kata kita perang orang kafir, tak, jangan ambil hadis ni. Ada orang akan ambil hadis ni sebagai untuk memerangi orang kafir, dan juga orang kafir guna hadis ni untuk kata Islam ni sangat-sangat ganas lah. Tak, ini hadis Sayyidina Abu Bakar Siddiq guna selepas ramai yang orang Islam murtad. Nabi dah sebut dah, tapi masa zaman Nabi tak pergi pun perang orang kafir. Tak pergi pun jumpa orang kafir bunuh, tak. Ramai je orang kafir di Madinah kan, ramai je. Tak ada masalah yang tu. Cuma yang hadis 8 ni adalah sebenarnya dia menjaga kesucian agama. Ini kaedah-kaedah yang penting lah. Tapi ni most probably untuk kita supaya tak kembali syirik. Nombor 2, untuk pemimpin lah, apa perlu dia ambil, dibuat. Kalau ramai orang tiba-tiba kembali kufur, ataupun orang tak nak bayar zakat lah, macam tu. Nombor 9, menekankan pentingnya mentaati perintah Rasulullah SAW dan menjauhi larangannya. Ini mengingatkan bahawa keberhasilan dan keselamatan seorang Muslim terletak pada kepatuhan kepada pemerintahan dan larangan Nabi. So kena ingatlah, ini adalah bila Nabi suruh buatlah, bila Nabi larang janganlah buat, macam itulah kan. Tapi janganlah ambil ringan tau, terutama satu benda yang haram memanglah yang Nabi larang benda haram tu tak buatlah. Nombor 2 yang makruh ni kan, kadang-kadang mana makruh ni sebab kita diajar makruh ni makruh je ataupun sunat je kan. Kalau baca hadis dia scary tau, kadang Nabi larang kan dalam satu hadis tapi hukum dia makruh kan. Kita rasa macam makruh je, tapi cuba baca hadis, scary, Nabi larang kot kan. Nabi larang takkan kau buat kan. Kalaulah kita cinta mak kita kan, mak kita larang, kita tak buat lah. Kalau kita cinta Nabi lebih pada mak kita, lagilah tak buat walaupun hukum dia makruh. Dan kat situlah datangnya zahir hati kita lah sebenarnya yang dilafazkan di mulut memanglah betul, tapi perbuatan kita tu yang mencerminkan kecintaan kita ataupun taatnya kita kepada Nabi SAW. Hadis ke-10 menjelaskan tentang pentingnya kebaikan dan halal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam doa dan bersedekah. Hadis ini mengajarkan bahawa keberkatan dan penerimaan doa terkait erat dengan kehalalan dan kebaikan apa yang kita makan dan amalkan. So hadis ni yang cerita tentang, kat bawah-bawah hadis ni Nabi buat analogi kan, ada seorang, Nabi bagi contoh lah, ada seorang pakaian lusuh kan, tapi dia minta doa
Allah tak makbul. Walaupun nampaklah dia ni macam orang susah lah kan. Allah tak makbul. Sebab apa? Dia makan benda yang haram. Dia makan benda yang haram. So, kena ingatlah, uh, halal ni kita kena jagalah. Halal haram ni kena jaga. Janganlah main je kan. Contoh yang selalu kita nampak hari ni adalah tentang ialah benda-benda yang macam rokok, benda yang duduk di sekitar kita kan, masuk dalam mulut kita kan. Kadang kita saya sendirilah kadang bertanya kan, orang yang buat macam tu adakah termasuk dalam hadis ni kan? Jadi kita takut kita termasuk. Jadi kita naklah supaya kita keluarlah macam tadi kan, yang cerita tentang menam ni kan, yang tak ragu-ragu syubhat ni, kalau boleh kita keluar daripada syubhat, maknanya kita tinggalkanlah benda-benda yang tak elok, insya-Allah. Kesebelah ada 4 minit lagi, kita akan stop kat sini sebab saya ingat saya nak baca hadis satu-satu, tapi maybe next week kita sambung lagi lah. Ke-11, menyampaikan pentingnya meninggalkan apa yang meragukan. Yang sama juga yang tadi kan. Tadi tentang syubhat ni yang ragu pula. Kalau ragu, tinggalkan. Hadis ini mengingatkan tentang nilai warak, menjauhi hal-hal yang meragukan dalam meningkatkan iman dan takwa. So kita kena ingatlah, kalau tak sure, tinggalkan. Kan? Kalau nanti daripada level tak sure tinggalkan, lepas tu pergi pada level ilmu pula lah. Ilmu kita belajar tentang dhaif, palsu, dhaif jiddan, sahih, hasan, semua tu kan. Dan kita gunalah hadis yang sama, hadis ke-11 ni kan. Mana dhaif yang ni baik, macam tadilah. Dah tahu dah benda yang tak ragu, kenapa nak ambil yang ragu? Dah tahu dah benda tu dah halal, kenapa nak tahu benda tu yang sahih, kenapa nak ambil yang dhaif? Jadi kita rasa ini kaedah pemikiran ataupun apa ni, cara berfikir agama yang Nabi nak suruh kita ikutlah. Walaupun dari sudut dunianya kita buat pun dengan benda ni, tapi dalam konteks agama kita tak buat. Sebab apa? Sebab kita dalam hal agama ni, majoriti lah maksud saya, kita bukannya penting sangat apa ni, ilmu yang dibawa tu kita penting, kita nak ikut je. Kita nak berada di apa ni, di dalam bahagian agama orang bawa. Kita tak nak faham sebenarnya, kita nak ikut je. Orang datang kita ikut, orang datang kita ikut. Cuma ubah sikit, kita nak memahami yang macam kita sebut daripada mukadimah tadi kan, kita nak ilmu, kita nak faham agama. Hadis 12, pentingnya memfokuskan diri pada benda yang bermanfaat dan meninggalkan yang tidak manfaat. Ini mengajarkan pentingnya efisiensi dan fokus kepada dalam kehidupan seseorang Muslim untuk meningkatkan kualiti iman dan amalannya. Yang ni adalah kualiti lah, kan? Kualiti hidup lah, kan? Kita buat benda yang lara. Sama, saya pun sama banyak buat benda yang lara. Cubalah motivasi diri kita untuk meninggalkan benda yang lara. Okey, ada 8 minit kita baca balik yang semua ni, daripada 12 ni kan, lepas tu kita stop lah. Baca hadis ni next week kita akan sambung kot, kita baca balik sebab ni adalah sesi revision lah, supaya kita dapat manfaat daripada hadis ni. So, hari pertama tentang niat, nombor 2 tentang Islam, iman dan ihsan, nombor 3 Islam dibangunkan atas 5 rukun, nombor 4 tentang qada dan qadar ni, penciptaan manusia, nombor 5 larangan bid'ah, nombor 6 haram jelas, halal jelas, dan jauhi syubhat. Nombor 7 agama ni nasihat. Nombor 8 kewajipan jaga agama. Orang yang keluar kufur, kita ada tindakan atas orang tu, dan kita jangan kufur lah, kita buatlah apa yang agama nak. Nombor 9, ikutilah perintah, hindari larangan. Apa yang Nabi buat, kita ikut. Apa yang dia suruh, kita ikut. Yang dia larang, jangan ikut. Jangan buat, maksudnya. Allah menerima yang baik. Ini termasuk dengan makan haram, doa tak terima. Kita kena tengok balik. Banyak doa kita tak terima. Contohnya lah, kalau dia tak terima, sebab apa? Macam rokok yang saya sebut tu kan. Ataupun makan riba, apa benda tu. Kita kena ingat balik. Apa benda yang haram masuk ke dalam diri kita lah. Nombor 11, hindari yang meragukan. Benda yang tak sure ni, tinggalkan. Macam tu. Nombor 12, tinggalkan benda yang tak berguna. Benda yang lara ni, tinggalkan macam tu. Okay, insyaAllah. Saya akan stop kat sini. Next week kita akan sambung lah. Kita baca hadis 1-12 ni. InsyaAllah. Semoga dia ada manfaat kepada kita lah. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah, dengan memuji Allah, saya bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Saya meminta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepada Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.